Allah Ta'ala telah menyelamatkan kamu daripada kekejaman Fir'aun dan tentera-tentera Fir'aun yang amat melampau batas dalam menyeksa kamu dan menyeksa keturunan Yahudi Bani Israel. Jadi mereka Yahudi pada zaman Nabi SAW tak diseksa. Yang diseksa ialah nenek moyang mereka di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa AS. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka ingat kembali nikmat yang sangat besar diberi kepada bapa ataupun nenek moyang mereka yang dahulu. Kenapa dikatakan besar nikmat? Kerana mereka selamat daripada kekejaman Fir'aun. Fir'aun yang sangat dahsyat kekejamannya, yang mana selamat hanyalah dengan bantuan Allah. Allah Ta'ala saja yang mampu menyelamatkan Bani Israel. Jika Allah Ta'ala tak bantu, tak selamatkan mereka, mereka tidak akan hidup aman dan tenang. Kerana setiap hari Fir'aun menyeksa Bani Israel. Di zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa AS umur 120 tahun. Baginda berada, sebelum baginda pergi ke Madian, baginda telah hidup lebih kurang 30 tahun bersama dengan puak-puak Fir'aun dah. Ataupun rakyat Fir'aun, rakyat Kibti. Pada masa itu di Mesir lah rakyat Kibti. Dua kaum. Pertama Kibti, yang kedua Bani Israel. Jadi yang menyeksa, yang terseksa ialah Bani Israel. Kibti tak apalah seksa Fir'aun. Mereka hidup dalam keadaan senang dan mewah. Jadi yang seksa, yang kena azab ialah Bani Israel. Jadi Nabi Musa melihat keadaan ini dan sangat kasih, sangat sayang, sangat simpati dengan kaum baginda lah Bani Israel. Bukan setakat diseksa. Sebelum tu sudah banyak kesusahan, penderitaan yang ditanggung oleh Bani Israel daripada tindakan ataupun kekejaman Fir'aun laknatullah alaih. Jadi orang Kibti senang, orang yang susah Bani Israel. Kaum Fir'aun, kaum Nabi Musa alaihissalam. Apakah bentuk penderitaan yang ditanggung oleh Bani Israel? Banyak. Antaranya ialah mereka dipaksa untuk bekerja keras, jadi buruh. Apa buruh tu? Buruh cari batu di Gunung Ganang. Apa batu? Untuk buat piramid ataupun istana Fir'aun yang megah, yang indah. Jadi mereka dipaksa cari batu, kerak batu besar. Ya. Dan ini di kalangan mereka gagah lah, orang muda dewasa yang gagah itu ada, kanak-kanak ada, apa ada. Orang gagah saja. Jadi ada di antara mereka juga dipaksa untuk mengangkut satu golongan Bani Israel inilah, satu golongan kerak batu, cari batu, kerak batu. Satu golongan lagi angkut batu untuk dibawa ke bandar untuk bina istana Fir'aun. Satu golongan lagi dipaksa untuk membakar bata-bata, buat bata jokong daripada tanah liat dan sebagainya, dan buat sejenis seming. Jadi golongan ketiga ni buat jokong bata-bata, bakar dan seming. Masuk seming untuk dibuat seming lah. Untuk melah dan sebagainya. Tak, ikat jokong. Zaman itu dia dah seming. Bukan zaman kita, tapi jenis lain lah, tak macam kita lah ni. Dan golongan yang keempat, yang yang tidak kuat, yang tidak gagah, dipaksa oleh Fir'aun untuk membayar cukai. Yang tua, yang lemah, tak mampu bekerja di rumah, tapi kena bayar cukai. Bila? Bukan sebulan sekali, hari-hari.
Jahat Firaun, jahat. Hari-hari kena bayar cukai. Jika tak bayar cukai tu, hari-hari tu Firaun buat syarat sehingga terbenam matahari. Jadi kena bayar cukai mula terbit matahari sehingga terbenam. Kalau tak bayar cukai sehingga terbenam matahari, maka orang tadi akan ditangkap, diikat tangan di leher. Tangan tu dibelenggu di leher, ikat selama sebulan. Sebulan begitu nak makan nasi lagu mana tau. Sesuai sekali. Jadi semua peri takut dengan Firaun. Orang Tina pula dipaksa untuk menenun kapas, tanam kapas, tenun kapas, jahit pakaian. Jadi pelayan kepada tentera-tentera Firaun. Jadi Bani Israil hidup dalam keadaan susah, menderita, sangat takut dengan Firaun laknatullah alaihi. Itulah kekejaman yang dibuat oleh Firaun. Yang paling hebat ialah sembelih anak. Allah Ta'ala sebut ni, yuzabbihuna abna'akum. Kekejaman yang terdahsyat yang mereka buat. Selama ni kerja dah. Selepas tu kekejaman yang paling dahsyat yang mereka buat kepada Bani Israil ialah yuzabbihuna abna'akum. Mereka membunuh anak laki-laki Bani Israil yang baru lahir. Wa yastahyuna nisa'akum. Allah Ta'ala kata, dan mereka membiarkan hidup golongan wanita. Mana bayi perempuan dibiarkan hiduplah. Bayi perempuan hidup, tak disembelih. Bayi laki-laki disembelih. Firaun telah sediakan 12,000 untuk bidan. Dia jaga bayi ia nak lahir. Lahir sembelih. Lahir sembelih. Jadi untuk bidan pun dia yang jadi keranilah, jadi SU. Cari mana awak mengandung, tengok cek bila dia akan lahir, cek tanda. Cukup 9 bulan, mari tukar sembelih. Mari. Depan mak sembelih. Apa keperasaan mak? Anak sembelih depan. Bukan anak tapa. Anak ni tapa ni gocoh dak. Anak tu disembelih. Gerak-gerak depan mak. Macam mana tak kecut hati, tak gerung kepada Firaun. Sebab tu Allah Ta'ala kata su'al azab. Azab yang paling kejam. Yang paling kejam. Dibuat oleh Firaun kepada Bani Israil. Jadi Bani Israil dalam keadaan bila lah nak habis kezaliman ni, bila nak habis penderitaan kami ni. Bila Allah Ta'ala selamatkan mereka, selamat daripada kejam Firaun, mereka telah seberang Laut Merah dan Firaun mati semua dengan tenteranya di Laut Merah. Jadi mereka sangat rasa lega, selega-leganya. Kerana mereka bebas daripada Firaun, selamat dah. Nanti kita akan baca bagaimana pembelahan laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab yang terdahsyat ialah mereka menyembelih anak laki-laki, memberi hidup anak perempuan. Apa gitu tu? Selama ni tak ada suruh bersembelih. Apa sembelih anak lelaki? Selama ni tak sembelih, selama ni hanya seksa gitu ya, azab. Bani Israil tak membunuh. Tak menyembelih lah. Ni azab paling dahsyat sembelih anak. Maka Firaun bila dia buat peraturan begini menyembelih anak, ditanya apa? Firaun kata, aku telah bermimpi satu api daripada Baitul Maqdis Palestin datang. Mimpi ni, Firaun mimpi. Aku bermimpi pada satu malam satu api yang besar datang ke Mesir, negara dia lah, dan mengepung semua negeri Mesir. Mengepung dan membakar semua orang Kipti. Orang Kipti mati hangus, dibakar oleh api. Dia pun terkejut. Orang Kipti hanya dibakar. Orang Bani Israil tak dibakar. Jadi api pun kena cari. Ni Kipti bakar. Yang ni Bani Israil tak bakar. Dalam mimpi lah. Terkejut. Puluh-puluh bangun. Maka dia tanya tukang telik dia, apa cerita ni? Dalam keadaan takut ni. Dia terkejut. Maka dia tanya, kenapa begini ni? Berlaku mimpi. Ada tafsiran tak? Maka tukang telik kata, tafsirannya ialah satu anak daripada Bani Israil yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Satu orang anak.
Maka bermula daripada situ Fir'aun telah buat peraturan baru, bunuh semua anak laki-laki yang lahir, yang baru lahir. Bermula mimpi tu, SOK tu, bunuh. Siapa yang lahir hari tu, bunuh. Sehingga kau mana tidak ada anak laki. Anak laki mati. Anak laki mati. Lahir mati. Lahir mati. Lahir mati. Anak puan dibiarkan hidup. Di samping ketika mana anak bayi laki banyak sudah dibunuh, ada yang mengatakan seramai 12,000 orang anak telah dibunuh. 12,000 orang sudah disembelih. Orang itu mati, anak mati juga disembelih. Maka mengadulah puak-puak Kibti kepada Fir'aun. Ngadu. Hei Fir'aun, hei raja tuanku. Dipanggil tuanku lah, hormat. Macam mana ni? Kita kekurangan pekerja ni. Selama ni kita bergantung harap dengan Bani Israel. Pekerja-pekerja kita cari batu, belah batu, potong batu, bakar buat jakung, semen buat istana dan sebagainya, menenun kain, jahit. Sekarang ni tidak ada pekerja ni. Orang laki-laki sudah pupuh ni. Orang muda semakin tua mati, anak tak ada disembelih. Maka bila mengadu begitu, Fir'aun keluar ke arahan baru. Tahun ni sembelih, tahun depan tak sembelih. Tahun ni anak yang lahir dibiarkan diberi sembelih, tahun depan anak yang lahir dibiarkan hidup. Nabi Harun alaihissalam lahir pada tahun yang tak disembelih. Selamatlah dia. Nabi Musa lahir di tahun yang kena sembelih. Yang kena sembelih. Macam mana cerita tu? Mereka akan cerita bila setelah Nabi Musa mak Nabi Musa melahirkan Nabi Musa dihanyutkan dalam peti, diletak dalam sungai dan dialirkan. Peti itu sampai di taman dekat istana Fir'aun. Jadi pada tahun tu anak laki-laki lahir. Tahun tu kena sembelih. Entah macam mana kuasa Allah, Fir'aun tak ada sembelih. Hebat. Dia sendiri memelihara Nabi Musa yang akan meruntuhkan kerajaannya. Hebat ada Allah Ta'ala. Bukan duduk rumah lain, duduk rumah dia sendiri. Dia yang pera, dia yang membesarkan orang yang akan meruntuhkan kerajaannya. Itu kisah lain lah. Nanti kita akan baca. Jadi Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun yang kena sembelih, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Fir'aun suruh buat peraturan barulah. Tahun ni sembelih, tahun depan tak sembelih. Begitulah. Sehingga Nabi Musa lahir besar. Dibesarkan oleh Fir'aun gitu gini. Kemudian pergi ke Madian. Di Madian, negeri Madian, jumpa Nabi Syuaib 10 tahun di sana. Balik semula dakwah Fir'aun kepada Allah Ta'ala selama 30 tahun. 30 tahun dakwah. Habis 30 tahun, barulah perintah Allah Ta'ala bawa Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, meninggalkan Fir'aun. Apa? Kerana Fir'aun sangat kejam dan tidak mau beriman kepada Allah SWT. Jadi kisah banyaklah. Ada mukjizat turunnya, katoknya, belalainya, taufanya, banjir, macam-macam lah. Itu kita masuk ayat lain lah. Jadi ayat ini habis di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kekejaman Firaun menyembelih anak perempuan, anak lelaki, membiarkan anak perempuan hidup. Itu saja. Kemudian Allah Taala sambung dengan ayat 50. Hujung ayat 49, hujung ayat, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Allah Taala kata pada kejadian sembelih itu adalah ujian yang hebat daripada Allah.
Sembelihan anak ada ujian yang sangat berat daripada Allah untuk Bani Israel. Umat Nabi Musa AS. Berat. Berat. Kerana tidak ada siapa yang boleh tahan. Hati mana yang tak acuh luluh. Hati mana yang tak rasa takut gerung bila sembelih anak di depan keluarga. Sangat kecil perut takut. Jadi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sabar. Bala-bala ni adalah ujian. Bala ada makna bala untuk kebaikan, bala dengan perkara baik, perkara nikmat, satu lagi bala dengan perkara susah, bala dengan musibah. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala balakan, ujikan Bani Israel dengan musibah sembelih anak dan seksa-seksa orang lain. Jadi mereka sabar. Dan dalam ayat ni juga Allah Ta'ala sebut bala juga uji, mereka diuji dapat nikmat baru, itu mana? Selamat daripada kekejaman Fir'aun. Macam mana selamat? Fir'aun dimatikan, dilemaskan oleh Allah Ta'ala. Mereka selamat sampai ke seberang. Fir'aun mati dengan tenteranya, Bani Israel selamat. Jadi mereka selamat daripada kekejaman Fir'aun, itu pun nikmat. Uji Allah Ta'ala supaya mereka bersyukur atas nikmat. Jadi bala Allah Ta'ala, uji Allah Ta'ala ni dua lah. Ujian kepada hambanya bila ditimpa musibah, kesusahan, kemiskinan, kemalangan, sabar. Yang kedua bila dapat nikmat, dapat berjaya dalam peperiksaan, dapat hadiah dan sebagainya, kesihatan, dapat motor ke, dapat apa saja nikmat, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian Allah Ta'ala kepada kita hari-hari ni. Semua diuji hari-hari ni. Hari ni kita diuji dengan apa hari ni? Macam-macam lah. Ada orang geleceh kaki. Diuji tu. Uji dengan perkara yang kita tak suka. Bala, musibah. Kita sabar. Jangan mengupak pula. Jangan menuduh pula. Menuduh Allah Ta'ala. Apa ni? Aku kena bala ni. Tak ada orang lain nak kena. Aku yang sama kena ni. Geleceh lah. Sakit lah. Itu inilah. Dia menuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat nikmat, syukur pada Allah. Ini baru sifat orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat nikmat, syukur. Dikenakan musibah, sabar. Boleh tak begitu? Biasa tak kita bila kita sepak kayu, sepak tonggo, keluar daripada mulut kita apa? Alhamdulillah. Ada? Tak ada biasanya. Tubik daripada celah kain, tubik. Sepak tonggo tubik lalu. Ataupun sebut highway lah gitu gini macam-macam. Bila ditimpa kesusahan, kemiskinan, kemalangan, sabar. Sabar, kembali pada Allah. Banyak yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bila dapat nikmat, syukur pada Allah. Ucap alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Ataupun syukur alhamdulillah. Kenyai kau gapo kau sihat kau, sebut alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita sihat. Tiap-tiap hari kita dapat nikmat. Boleh berjalan, boleh bergerak, boleh melihat, boleh mendengar, boleh makan minum selesa dengan selera, maka alhamdulillah, syukur pada Allah.